Sejak dahulu lagi, kerap terdengar buah mulut orang yang bercerita tentang rumah agam Agnes Kidd. Namun, baru kali ini, detektif Borneo Boy berpeluang untuk merungkai siapakah Agnes Kidd dan apakah kaitan beliau di bumi Borneo ini. Dan tanpa membuang masa, mari kita rungkai kisah ini. Agnes Newton Kidd dilahirkan pada 6 Julai 1901 di Illinois, Amerika Syarikat dan mendapat pendidikan tinggi daripada University of California, Berkeley. Beliau adalah seorang wartawan di syarikat The San Francisco Examiner pada tahun 1924. Pada tahun 1934, beliau telah berkahwin bersama lelaki British yang bertugas sebagai pegawai konservator hutan sejak tahun 1925 di Sandakan. Perkara inilah yang telah mendorongnya berhijrah ke Sandakan dan tinggal di rumah penuh bersejarah itu. Saat kaki beliau menjejak tanah Borneo, seperti orang putih yang lain juga, beliau amat menyukai ketenangan eksotik Sandakan. Sekali-sekala, beliau juga turut bersama dengan urusan Harry di kawasan pedalaman. Maka, tertulislah manuskrip buku yang bertajuk Land Below the Wind, karya naratif Borneo Utara yang segar, baharu, dan berbaur kritik lawan ke atas superiority Inggris. Yang pasti, kesegaran kisah Borneo di mata seorang wanita Amerika lebih jujur dan humanistik berbanding tulisan-tulisan para pegawai lelaki Inggris. Karya menggoncang imej mistik dan misterinya Borneo Utara ini telah memenangi Atlantic Monthly Non-Fiction Prize, suatu pujian yang besar kepada seorang penulis dan pengembara wanita ke dunia bawah angin. Pujian ini jugalah dalam diam menjadi penyelamat Agnes Kidd dan anaknya ketika Jepun melanggar Borneo Utara pada tahun 1942. Disebabkan kecintaan Agnes Kidd dalam dunia penulisan, maka terhasillah sebuah buku yang berjudul Three Come Home pada tahun 1946, di mana buku ini berkisarkan tentang perjalanannya sebagai salah seorang tawanan dan ibu kepada seorang anak lelaki bernama Henry George. Newton Kidd tidak hanya membuka perspektif yang tidak akan dapat ditandingi mana-mana penulis memoir zaman penjajahan. Bahkan, Agnes Kidd berjaya memanusiakan kelompok kecil tentera Jepun daripada celaru penghukuman moral yang lebih suka menjumlahkan satu sifat kepada keseluruhan masyarakatnya. Buku terakhir yang menutup hikayat cintanya pada Borneo Utara adalah White Man Returns, menyaksikan senario seharian bersama dengan rakan pekerja pribumi yang sudah biasa bekerja di bawah naungan keluarga Kidd. Senario seharian ini juga tidak terbatas pada wilayah bicara seorang wanita kulit putih berdarjat dengan kaum pribumi. Seperti zaman ini, kesedaran massa melebarkan sayap pandangan berdasarkan perkembangan politik global. Agnes Kidd, seorang penulis wanita tersohor dan terlibat rapat dalam urusan orang atas, menebarkan kongsi tahu dan fikir sekembalinya mereka di tanah Borneo Utara. Namun, rumah agam Agnes Kidd telah dibiar usang begitu lamanya. Museum Negeri Sabah telah mengambil inisiatif untuk memulihkan semula rumah agam tersebut dan dikenali sebagai Agnes Kidd House secara resmi pada 16 April 2004. Senarai yang lebih lengkap sengaja dipamerkan dalam rumah agam itu sendiri mengenai kisah dan peristiwa misteri yang pernah dialami oleh sesiapa yang duduk di rumah tersebut. Agnes mungkin melakukan keputusan yang baik untuk tidak terlalu memikirkan kejadian penampakan ini sehingga membiarkan para pembaca memoirnya turut resah dengan rumah agam itu. Sebaliknya, acap kali rumah agam tersebut hanya melatari serba-serbi hidupnya. Rumah tersebut berdiri di waktu pra-perang, berdiri kekal ketika pasukan Jepun menawan Sandakan dan sempat menangisi keluarga Kidd diangkat pergi. Agnes, dalam satu cara yang unik, adalah wanita berbangsa Amerika, seorang penulis sejarah Sabah yang mengharumkan Sabah secara eksklusifnya sebagai tanah di bawah bayu.
suatu gelaran yang terpakai dengan penuh bangga sehingga ke hari ini. Sekian, salam hormat.